Hari. Dan seperti yang diwar-warkan dari awal tadi, kita bersama dengan tetamu istimewa yang telah pun bersedia bersama-sama dengan kita. Sambil-sambil kita sulamkan juga dengan lagu-lagu pilihan daripada anda, seleksi 90-an. Jadi tak ada alasan untuk anda tak nak dengar, sebabnya selepas ni kita juga akan siarkan lagu pilihan anda. Baiklah, sambil-sambil itu anda juga boleh tonton kami menerusi live TikTok dan juga live Facebook kami di kotak carian Facebook Terengganu Jarakan FM. Jadi hari ini yang saya bagi tahu tadilah, kita bersama dengan tetamu istimewa kita bersama-sama dengan kami di studio waktu ini, iaitu Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda, iaitu Ahli Dewan Negara, bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat tengah hari Yang Berhormat Senator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Jaja, terima kasih Terengganu FM atas jemputan. Saya nak baca dulu apa yang komen oleh rakan-rakan kita di live TikTok. Dia kata kemas Yang Berhormat Senator kita. Dia kata, oh, Yang Berhormat Senator pun layan seleksi 90-an Terengganu FM. Kan? Lagi ni. Yang apa tu? Ada juga ni, kejap. Terbaik Yang Berhormat, kemah Yang Berhormat kita lawa baju. Hak tu yang utama tu sebenarnya. Jadi apa pun, terima kasih Yang Berhormat Senator sebabnya bersama dengan kami di Terengganu FM. Kalau tak silap saya, lantikan Yang Berhormat sendiri sebagai senator tahun lepas. Ya, pada 20 Mac 2023. Hampir setahun. Tapi ya. Kami di Terengganu FM rasanya tak terlambat lagi untuk ucapkan tahniah atas pelantikan Yang Berhormat sendiri sebagai senator dan sekaligus sebenarnya mewakili kami rakyat negeri Terengganu menjadi ahli Dewan Negara. Dan apa pun hari ini pastinya belum terlambat untuk kita bergerak dan juga memperkenalkan Yang Berhormat sendiri kepada seluruh rakyat negeri Terengganu hari ini. Dan hari ini pun menarik sebabnya hari ini kita nak bercakap mengenai inisiatif madani demi kesejahteraan rakyat Terengganu. Sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan Yang Berhormat sebabnya tadi ada yang tanya kita dekat TikTok kita ni, Yang Berhormat kawasan mana? Saya lahir dan sebelum ini tinggal di Paka lah, di Paka Terengganu. Secara khusus tak ada kawasan lah, sebab kita bukan ahli parlimen ataupun ADUN. Ahli Dewan Negara ni dia tak ada kawasan khusus. Tapi saya banyak sebelum ni banyak di Dungun di Paka. Tapi sekarang ni saya diamanahkan untuk menguruskan mentadbir di peringkat negeri. So insya-Allah di seluruh negeri Terengganu pun kita akan turunlah insya-Allah. InsyaAllah besar tanggungjawab tu Yang Berhormat, dan saya yakin dan juga pasti Yang Berhormat telah pun merangka sesuatu juga untuk kita di negeri Terengganu ini sendiri. Dan berbalik pada topik kita pada hari ini, sebabnya Yang Berhormat bekejar masa juga untuk terus ke agenda lain lagi selepas ini. Jadi kalau kita tengok sendiri Yang Berhormat, kita semua sedia maklumlah keadaan ekonomi negara kita menunjukkan adalah tanda-tanda positif itu ke arah pemulihan. Tapi ialah dalam keadaan pemulihan, bila kita sebut pemulihan itu sendiri, kita pun faham itu adalah prosesnya. Tapi ada banyak gangguan pula dari segi berita yang tidak benar, berita yang tidak sahih. Kita tengok sekarang ni dengan lapangan yang luas sebenarnya. Banyak lapangan yang boleh kita sebarkan, sesuatu yang tak pasti. Jadi bagaimana sebenarnya yang berlaku dalam konteks pemulihan ekonomi yang kita nampak yang diterajui oleh Perdana Menteri yang kita kasihi? Ya, memang kita selepas kita melalui COVID, kita baru dalam 2 tahun pasca COVID, seluruh dunia, bukan hanya negara kita saja yang dalam fasa pemulihan. Betul. Semua negara termasuk negara-negara maju juga, mereka dalam proses pemulihan. Dan sebenarnya kalau kita melihat pada indikator secara perbandingan secara global, inflasi kita betul lah, kita pun bila turun ada kita rasa lagi kenaikan harga barang. Tapi dari sudut kadar kenaikan ataupun kadar inflasi yang di negara kita sebenarnya secara relatifnya lebih rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Saya ambil contoh, hari pertama Perdana Menteri mengangkat sumpah, inflasi kita pada tahap 4%. Inflasi makanan yang paling besar, yang paling rakyat rasa lebih kurang waktu itu 7%. Tetapi selepas setahun, sekarang ini saya ingat dah turun dengan begitu dahsyat lah. Kita inflasi saya ingat 1.7%. Inflasi makanan dah di bawah 4%. Saya ingat 3.8, 3.7. Jadi ada perkembangan yang baik. Tetapi sudah tentulah dalam tempoh 2 tahun pasca pandemik ini, kita tak boleh lagi menjangkakan bahawa ianya akan berada pada satu tahap yang sebelum pandemik. Saya rasa
saya melihat dari sudut positifnya kita ke arah yang lebih baik, tetapi sudah tentulah saya ambil contoh umpamanya dulu kita isu ayam, bekalan ayam tak ada. Alhamdulillah sekarang ini ayam selesai. Isu telur juga kan. Dulu telur nak jumpa di pasaran kita boleh beli yang 6 biji tu kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya tengok harga dah macam sebelum ini. Dan banyak lagi, cuma mungkin sekarang yang belum selesai sepenuhnya ialah isu beras lah. Sebab kita pun tahu beras ni sebenarnya memang faktor yang daripada dulu lagi beras ni 60%-nya pengeluaran tempatan, selebihnya kita import. Cuma dulu harga import tu agak okey lah, kita rasa tak terlalu tinggi, tapi sekarang ni bila India khususnya menghadkan dan import ekspor beras ke negara kita, maka kita hadapi kekurangan. Tapi saya nampak inisiatif yang diambil oleh kerajaan, oleh Menteri Pertanian itu semakin membuahkan hasil insya-Allah. Ya, insyaAllah. Ni pun ada juga yang komen. Senyum sikit YB, tanda ingatan Amber, peminat-peminat setia Terengganu FM ni. Lepas tu ada pula yang kata, mujurlah ada TikTok baru boleh kenal YB senator kita. Okey, ramai lagi ni yang komen-komen kita. Kita ada 20 orang yang tonton kita menerusi live TikTok. Kita dah dapat 22.3K yang tap screen. Diorang ni tap screen sampai belok jari. Okey, Yang Berhormat. Jadi, apakah gesaan Yang Berhormat sendiri nak beri penekanan kepada pendengar kita yang sedang dengarkan Terengganu FM, dan mungkin mereka tak dengar pada waktu ni, tapi live Facebook kita akan berlegar-legar, mungkin mereka akan dengar selepas ini. Jadi mungkin ada gesaan kepada pendengar kita, terutama nak memastikan orang Terengganu kita sendiri menerima manfaat dan juga hasil dari ekonomi madani itu sendiri, Yang Berhormat. Ya, sebagaimana yang Jaja sebutkan tadi, mungkinlah di Terengganu ni kita tak ramai wakil ataupun YB daripada Kerajaan Persekutuan. Tetapi untuk 4 tahun ke depan ini, pembangunan ataupun apa juga program kerajaan, mesti rakyat Terengganu tak terkecuali menikmati. Dan sebenarnya banyak program yang kadang-kadang kita tak sedar. Saya ambil contoh umpamanya, selain yang biasa kita dengar sumbangan tunai rahmah, sumbangan yang memang masuk ke akaun itu, ada lagi umpamanya insentif KWSP. Bagi mereka yang simpan secara sukarela, kita panggil skim Ais Saraan. Ramai lagi yang belum Potongan daftar. sendiri. Potongan sendiri. Maknanya kerajaan sekarang ni, bagi mereka yang mencarum secara sukarela bawah Ais Saraan, kerajaan tambah sebanyak RM500. Dulu masa mula-mula diperkenalkan hanya RM200.5. Sekarang RM500. Kemudian yang dalam bajet yang lepas umpamanya, mereka yang ada simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun satu, kerajaan tambah lagi RM500. Kemudian macam-macam program yang kita mesti alert program ni. Sebab itu saya seboleh mungkin saya nak kerap untuk menerangkan supaya apa-apa yang diumumkan di Putrajaya, di Parlimen itu, rakyat kita di kampung-kampung, di kampung di Hulu Terengganu, di kampung saya, Kampung Nyor ke Kampung Pinang Merah, kita dapat manfaat itu. Jadi maknanya kita ada wakil, kita juga ada penyiaran kita yang sentiasa menerangkan tentang dasar-dasar dan program-program kerajaan persekutuan, dan manfaat itu dapat kita rasai sepenuhnya sebagaimana yang diumumkan. Ya, saya suka ayat Yang Berhormat sendiri kata kita pun ada penyiaran, sebab kita sendiri pun pengarah penyiaran negeri Terengganu pun ada bersama-sama dengan kita menemani Yang Berhormat, menandakan yang kita sebenarnya tak tinggal Yang Berhormat. Yang Berhormat pun jangan tinggal kami. Sebabnya kita betul lah, kita nak seiring sebenarnya. Cik Sabri Mansur pun bersama-sama dengan kita di sini. Ada saya suka tadi ada yang komen kita, Yang Berhormat, saya sokong Yang Berhormat, bantulah kami ni Yang Berhormat. Tapi bila kita sebut Yang Berhormat merupakan merupakan wakil kami sebagai rakyat di negeri Terengganu, tiba-tiba saya pula yang kata kan. Tapi besar harapan seperti mana yang dikomen dalam TikTok ni, bantulah kami. Sebut perkataan bantu tu, mereka nak datang nak minta tolong, dia orang tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Tapi bila hari ni kita tampilkan Yang Berhormat Senator sendiri bersama-sama dengan kita, pastinya ada sesuatu yang telah pun Yang Berhormat rangkakan untuk kita. Bila Yang Berhormat bersedia bersama-sama dengan kita, tampil, tonjolkan diri sendiri untuk diperkenalkan kepada rakyat, dan pastinya ada sesuatu yang telah pun Yang Berhormat rangkakan untuk dapat manfaat keseluruhan kepada rakyat negeri Terengganu. Macam mana Yang Berhormat? Apabila dilantik secara khusus untuk melihat negeri Terengganu, sebelum ini saya banyak
menjaga di peringkat nasional lah, pemuda dan sebagainya. Tetapi apabila minta difokus pada negeri Terengganu, tugas kita yang penting mana-mana kerajaan ni ialah menyenangkan hidup rakyat. Kita menyelesaikan masalah rakyat, dan perkara ini bagi kita mesti dibuat secara bersama. Kerajaan persekutuan kita ada peranan kita, dan kerajaan negeri walaupun mungkin berbeza dari sudut fahaman politik, tetapi dalam tempoh kita untuk bekerja kepada rakyat, benda itu sepatutnya kita letak ke tepi lah. Dan saya bersedia, kita mewakili kerajaan persekutuan sentiasa bersedia untuk sama-sama berganding bahu, kerana pada akhirnya yang akan menerima manfaat ini ialah rakyat. Mereka nak makan beras, dia tak peduli beras tu parti mana yang bagi. Betul. Ataupun apabila mereka ada masalah air umpamanya, dia tak peduli. Yang penting mereka ada makanan di meja makan mereka. Mereka ada duit untuk bayar yuran anak pergi sekolah. Dan saya nampak bahawa kita harus ke arah satu keadaan politik matang lah. Maknanya dalam sebulan 2 bulan kita berkempen. Macam sekarang ni di Indonesia, mereka begitu hangat berkempen pemilihan mereka. Tetapi selepas ada kerajaan yang diangkat, walaupun berbeza, tetapi kita sama-sama gandeng bahu berasaskan bidang kuasa masing-masing. Kerajaan persekutuan kita jaga pendidikan, kita jaga penyiaran, kita jaga umpamanya kesihatan negeri. Dan saya pun dah turun ke beberapa jabatan, mendengar keluhan mereka, memberikan pandangan dan sebagainya. Dan saya nampak bahawa alangkah untungnya rakyat kita, bahawa kalau kita dapat berganding bahu bersama-sama dengan kuasa yang kita ada. Sebab kuasa ni bila-bila masa saja akan hilang, akan ditarik sebagainya. Kesempatan yang ada ini bagi saya, inilah ruang untuk mereka-mereka yang baik di dalam politik ataupun dalam pentadbiran awam untuk membantu rakyat sementara masih ada. Saya nampak hari ini yang berhormat, sebabnya kita live di dua-dua medium yang ada, iaitu di TikTok dan juga di Facebook Terengganu FM. Kedua-duanya kita dapat komen yang harmoni, yang semuanya yang baik-baik. Sebabnya kalau di Facebook kita dia kata terbaik yang berhormat, usaha yang baik dari kerajaan persekutuan. Saya pula yang apa tu terketar kat sini ni, sebab bukan apa, sebabnya dari awal lagi tadi pun dekat TikTok pun kita bagi tahu Yang Berhormat Senator datang bersama-sama dengan kita. Mereka pun memang tak sabar nak tunggu kan. Jadi mungkin kita tahu dan juga kita faham Yang Berhormat bekerja masa, dan dengan komen-komen yang baik yang kita terima daripada dua medium yang ada ni, kita harapkan selepas ini lebih banyak lagi lah Yang Berhormat bersama-sama dengan kami. Dan betul Yang Berhormat, saya akan sokong Yang Berhormat, dan saya akan sentiasa berada di belakang Yang Berhormat. Siapa ni? Berani dia duduk kat belakang Yang Berhormat. Tak adalah. Tapi ini menunjukkan sokongan mereka sendiri. Dan seperti yang bagi saya konsep kami sebagai rakyat mudah je. Pilihan raya telah pun berlalu. Sekarang ni mandat yang telah pun diberikan, sama ada oleh rakyat sendiri ataupun oleh Dewan Negara sendiri, lantikan sebagai ahli Dewan Negara sendiri. Jadi tadi pun dah bagi tahu kita cuba untuk menepis nak tepis sepenuhnya kabar-kabar angin, cerita yang tak betul dan sebagainya. Tapi saya nampak dekat sini medium yang paling terbaik adalah di media sosial. Sebab tadi ada yang minta tolong, nak bantulah kami. Jadi bagaimana? Rasanya tak cukup hanya di Terengganu FM sahaja. Bagaimana mereka nak mengenali lebih lagi, nak tahu pergerakan Yang Berhormat sendiri? Ada TikTok sendiri tak Yang Berhormat? Saya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Semuanya menggunakan nama Hasbi Muda lah. TikTok insyaAllah. HASBIE MUDA. Dan saya nak tambah sikit yang Jaja sebut tadi, isu berita palsu. Dia memang dulu waktu saya kecil-kecil dulu, media yang kita ada ialah media konvensional, media yang utama. Kita ada radio, kita ada TV, dan apa juga bahan yang nak disebarkan tu kita ada penapis dan ada tapisannya. Sekarang ini semua orang boleh sebar. Semua orang boleh, maknanya boleh bersiaran sendiri, dia boleh live dan sebagainya kan. Jadi banyak berita-berita yang kadang-kadang tak betul, bukan kadang-kadang lah, banyak yang selalu dia tak ada sahih pun, dia tak dapat maklumat yang pasti, tetapi dia sebarkan dan menyebabkan rakyat rasa panik. Jadi benda itu kita haraplah rakyat Terengganu khususnya, supaya benda yang belum kita pasti, benda yang kita tak pasti, jangan kita kongsikan. Dan kalau satu benda tu kita rasa macam kita bimbang baca kan, kita dapatkan pengesahan daripada autoriti, dan sudah tentulah media kita yang penyiaran kita Terengganu FM, RTM ini sudah tentulah akan menyebarkan bahan-bahan yang kita dah tapis, yang kita dah tengok dari kesahihan dia, barulah kita boleh sebarkan. Dan
media-media sosial walaupun ada yang bagus, banyak yang bagus, tetapi kesahihannya masih ada yang kita perlu verify dulu. Itu yang saya ingat perlu. Okey, tadi pun Yang Berhormat ada sebut yang banyak sebenarnya kerajaan cuba untuk bantu rakyat sendiri. Mungkin di lain waktu boleh lagi kita kongsikan lebih lagi. Tapi saya suka yang KWSP tu sebab dia sebenarnya untuk simpanan sendiri tu, potongan sendiri tu serendah RM30 je. Saya harap KWSP dengar pada waktu ni, lepas ni boleh masuk iklan dekat Terengganu FM. Ya, kalau nak cerita pasal tiba-tiba betul. Rugi tau dia orang tak masuk iklan dengan kita. Kan. Setiap jabatan tu ada program yang best daripada kerajaan untuk rakyat. Jadi YB jumpa dengan KWSP tu cakaplah masuklah iklan dekat Terengganu FM kan. Jadi apa pun mungkin sedikit kata akhir daripada Yang Berhormat sendiri. Saya itulah ini masa kita bekerja kepada rakyat dan kita pun sebenarnya rakyat. Apa dasar-dasar yang baik yang dibuat oleh kerajaan sekarang kita sokonglah. Kerana pada akhirnya rakyat akan selepas 5 tahun rakyat akan menilai balik. Bagus, kalau bagus teruskan. Tak bagus dia akan tukar. Biarlah demokrasi ini menjadi alat, bukannya demokrasi ini yang memecah belahkan kita. Sebab kita Terengganu sayang, kita negeri yang kaya. Rakyat-rakyat kita cerdik, pendidikan kita terbaik, pemandangan, pelancongan kita hebat. Tetapi kalau kita tak dapat sinergikan kekuatan yang kita ada, akhirnya kita akan terus ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Itu harus kita elakkan. Ya, dan kami sebagai rakyat negeri Terengganu sendiri sebenarnya akan memerhati apa yang Yang Berhormat buat untuk kami di negeri Terengganu. Bagi saya mudah aja Yang Berhormat, condemn tu belakang kira. Yang penting kita tengok apa yang Berhormat cuba untuk buat untuk negeri Terengganu kita. Terima kasih. Semoga Yang Berhormat sihat selalu. Semoga menjalankan tugas dengan murni hidup rakyat Terengganu. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan kita. Jadi yang belum lagi follow, boleh follow lah Yang Berhormat kita, Hasbi Muda. Dekat situ bolehlah mungkin lebih banyak lagi perkongsian yang boleh dikongsikan dan mungkin ada juga mereka nak suarakan sesuatu, boleh terus mesej tepi lah senang dengan Yang Berhormat. Apapun kami di Terengganu FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat sudi datang bersama-sama dengan kami di sini dan juga kami sentiasa doakan lah semoga segala apa yang Yang Berhormat rancangkan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan yang telah pun diamanahkan kepada Yang Berhormat Senator sendiri sebagai ahli Dewan Negara. Jumpa lagi Yang Berhormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.